لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. يا فتاح يا فتاح، يا عليم يا عليم، وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah ya. Hari ini adalah hari Khamis bersamaan 31 hari bulan 3 2022. Pengajian pukul 9.30 malam. Sambungan tafsir surah Al-Kahfi bermula ayat yang ke-9. Bermula ayat yang ke-9 insya-Allah. Jadi, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, okey. Kita merujuk kepada tafsir Al-Munir ya, tafsir Munir. Waalaikumsalam, Kak Fatimah. Alhamdulillah. At-tafsir wal bayan, ijmalul qissah, kisah secara ringkas. Ijmal maksudnya secara ringkas ya. Ijmalul qissah, hadha huwa al-khabaru al-yaqinu an qissati ashabil kahfi الذين أبقوا أحياء 309 سنوات في حال سبات، وهي من العجائب التي أشارت إليها الكتب السالفة. هذا هو الخبر اليقين. Khabar mengenai Ashabul Kahfi yang kita belajar dalam surah Al-Kahfi bermula ayat 9 ini adalah satu perkhabaran yang yakin, yang pasti mengenai kisah Ashabul Kahfi, yang mana mereka ini abqau, mereka kekal dalam keadaan hidup. Mereka kekal hidup 309 sanawat, 309 tahun, fi hali subat, dalam keadaan subat. Ingat tak, kita baru je belajar semalam dalam surah An-Naba kalimah subata. Kan? Kita belajar semalam dalam surah An-Naba kalimah subata, maksudnya apa subata? Tidur, keadaan tidur yang tidak bergerak, istirahat. Tidur yang tidak bergerak, maksudnya seluruh badan kita ni betul-betul berehat. Itu kalimah subat. Iaitu tidur. Tidur, dan mereka memang sangat nyaman tidurnya, cuma Allah Ta'ala gerak-gerakkan ke kiri ke kanan. Ibu ayah, kalau kita tidur, kalau satu orang dia baring, satu orang dia baring tapi tidak digerak-gerakkan, apa jadi pada badan dia? Dia baring aja tapi tak bergerak-gerak. Jadi rosak tak badan dia, ibu ayah? Rosak badan dia kan? Dia kaku, memang kaku, tapi jadi rosak tak belakang dia? Jadi rosak. Pasal apa? Ibu ayah, kerana ada kes yang saya pernah dengar orang kata pada saya, ada tempat jagaan yang mana jaga orang sakit, jaga orang tua ke apa, tapi orang tua tu terbaring aja macam tu, hanya ditukar pampers. Bila dia terbalikkan, rupanya dah berulat sikit belakang dia. Dah berulat belakang badan dia. Pasal apa? Lamanya dia baring dan tak bergerak. Begitu boleh berlaku tak ibu? Contoh, kita letak buku-buku, saya ingat dulu. Reput betul. Saya ingat ibu ayah dulu, kat sekolah dulu, letak buku teks. Pergi kat store buku teks, tengok dekat bawah semua dah rosak. Pasal apa? Kerana kena makan dengan lantai tu.
Betul tak? Kena makan buku tu, kena makan dengan lantai bawah tu. Pasal tu dia kena letak kayu dulu. Baru letak buku tu. Dia kena letak kayu kat bawah, baru letak buku atas dia. Supaya tak rosak bawah tu kan. Jadi Ashabul Kahfi tidur dengan sangat nyaman. Dalam keadaan tidak bergerak, melainkan hanya dibalik-balikkan sekali-sekala untuk memperbetulkan struktur badan mereka. Allati wahya minal ajaib. Dan ia, yakni kisah ini. Hiya ni muannas kembali pada kisah. Dan kisah ini, kisah Ashabul Kahfi adalah minal ajaib. Sebahagian daripada keajaiban-keajaiban allati yang asyarat ilaiha al-kutubus salifah. Yang kitab-kitab terdahulu. Kan kita kata salaf-salaf kan, terdahulu. Yang menunjukkan kepadanya oleh kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran. Jadi sebelum Al-Quran telah menceritakan juga mengenai Ashabul Kahfi dan mengenai umat-umat terdahulu, kisah-kisah keajaiban yang berlaku pada mereka. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim. Am hasibta, ataukah kamu menyangka, kamu mengira. Jadi ibu ayah hasibta daripada hasiba yahsabu ataupun hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu dah silap saya ya. Fa'ila yaf'ilu. Maksudnya mengira. Nak tanya ibu ayah, adakah mengira ini hanya satu makna saja? Contoh saya kata, saya kira kambing ada 3 ekor. Itu kira dengan makna apa? Kira dengan makna count. Dengan makna mengira, membilang. Itu membilang. Bilangan, nombor. Tapi kalau saya kata, saya kira pertangkaran hujan lah. Saya kira pertangkaran hujan. Jadi kira tu dengan makna apa pula? Saya kira pertangkaran hujan. Sangkaan, bagus Umi. Dengan mana anggap, andai, betul. Anggap, andai, sangka, semua betul. Jadi, di sini dengan mana itu, menyangka. Adakah kamu menyangka, kamu menganggap, kamu mengira bahawasanya Ashabul Kahfi, bahawasanya Ashabul Kahfi dan Raqim. Apakah Raqim? Nanti kita tengok pada tafsir. Raqim itu apa benda? Jadi tafsirannya ta'ajjaba fi'il madhi bab tafa'ul. Ta'ajjaba al-qawmu, berasa ta'ajjub. Jadi kita biasa sebut ta'ajjub tu adalah masdar. Ta'ajjaba yata'ajjabu ta'ajjuban. Bila sampai bahasa Melayu kita sebut takjub. Bukan takjub tapi ta'ajjub sebenarnya. Tapi bila dah dimasuk dalam bahasa Melayu sebut ta'ajjub pun tak ada masalah. Tapi Arabnya adalah masdar daripada ta'ajjaba. Ta'ajjaba yata'ajjabu ta'ajjuban. Okey. Ta'ajjaba al-qawmu, berasa ta'ajjub oleh kaum. Kaum apa? Para sahabat lah, para sahabat. Min qissati ashabil kahfi, daripada kisah Ashabul Kahfi yang Nabi ceritakan. Wasa'alu anhar rasul, nampak ibu ya? Wasa'alu, dan mereka bertanya. Mereka bertanya. Kenapa saya kata terjemah mereka ibu? Kenapa sa'alu terjemahnya mereka bertanya? Apa dalil yang kata mereka bertanya? Kenapa bukan dia? Kenapa mereka bertanya? Ada waw bagus Kak Fatimah. Ada waw jamak bagus sangat. Masya Allah ya. Betul Umi Naimah ya. Betul. Wasa'alu, dan mereka bertanya. Anha, mengenainya. Mengenai kisah tadi. Ar-Rasulu ke Ar-Rasulah? Ar-Rasulu ke lah? Cuba baca. Lu ke lah? Saja kita masuk nahwu sikit. Mereka bertanya, jadi fa'il dah ada waw ni. Dah ada waw fa'il, maka ni maf'ul bihi. Maf'ul bihi ar-Rasulah. Rasulah kerana jadi maf'ul bihi. Mereka bertanya mengenai kisah tersebut kepada Rasulullah SAW. Bagus semua, masya-Allah ya. Ala sabilil imtihan. Ala sabil secara imtihan, nak bertanya. Imtihan nak tahu, nak menguji. Okey, nak bertanya.
Faqala ta'ala. Okey. Faqala ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, am hasibta annahum kanu ajaban min ayatina qattu. Am hasibta, adakah kamu menyangka annahum, bahawasanya mereka kanu ajaban, mereka berasa ajib, berasa ta'ajub min ayatina faqat, daripada ayat-ayat kami sahaja. Fala tahsabanna zalika. Okey. Maksudnya sekarang ni buaya, ayat-ayat kami yang dalam konteks ini, apakah ayat-ayat ataupun tanda kebesaran Allah dalam yang kita sedang bincangkan sekarang? Apakah tanda kebesaran Allah yang sedang kita bincangkan sekarang? Iaitulah Ashabul Kahfi tidur selama 300 tahun. Itulah dia. Allah memanjangkan umur Ashabul Kahfi 300 tahun. Ibu ayah, kita dengar pun rasa takjub tak? Kita sendiri dengar rasa hairan tak? Rasa takjub, rasa hairan. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, jangan kamu sangka peristiwa ini saja yang takjub. Okey, yang ajaib. Fala tahsabanna, nampak ni? Fala tahsabanna, nampak saya baca dengan nun takkid. Fala tahsabanna, walaupun tak ada sabdu, tapi di sini sebenarnya nun takkid thaqilah. Jangan sesekali kamu menyangka demikian. Jangan sesekali kamu menyangka demikian. Maksudnya, jangan kamu sangka kisah Ashabul Kahfi yang paling pelik yang Allah boleh buat. Sebenarnya Ashabul Kahfi ni hanya sebahagian kecil daripada semua keajaiban yang Allah Ta'ala lakukan. Ajaib, hairan pada akal kita lemah ni. Akal kita ni sangat-sangat lemah, ibu ayah. Sangat lemah akal kita. Lalu kita berasa hairannya macam mana boleh hidup 300 tahun. Padahal tidur 300 tahun. Padahal pada Allah langsung tak ada apa-apa. Amat mudah pada Allah Ta'ala. Fa inna ayatina. Okay, nampak saya baca. Fa inna ayatina. Kenapa baca ayati? Ini jamak muannas salim. Jamak muannas salim rafa' dengan dhammah. Nasab dengan fathah. Nasab dengan kasrah. Jar pun dengan kasrah. Sekarang dia nasab. Inna ni amil nasab. Maka ayat akan jadi isim inna. Pasal tu kita baca ayatina. Fa inna ayatina kulliha. Sesungguhnya tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ataupun fa inna ayatina kulluha ajabun. Kulluha ajabun. Ni khabar pada inna. Khabar bentuk jumlah ismiyah. Kulluha ajabun. Semuanya ajaib. Jadi untuk jumlah ni, inna, huruf inna, ayatina, isim inna, khabarnya kulluha ajabun. Khabar bentuk jumlah ismiyah. Okay. Falaisat qissatu ashabi al-kahfi, maka tidaklah kisah ashabul kahfi wa ibqa'i hayatihim dan kisah kekalnya hayat mereka muddatan tawilatan, dalam tempoh yang panjang. A'jaba, ni khabar laisat, nampak tak jauh? Laisat ni kan isim, laisat termasuk kana dan akhawatnya. Mana isimnya? Isimnya laisat ni. Qissatu isim pada laisat. Isim ni mana khabarnya? Khabarnya a'jaba. Lepas tu saya baca a'jaba. Tiadalah kisah Ashabul Kahfi dan kisah kekalnya hayat mereka tempoh yang panjang itu lebih ajaib daripada keadaan dunia ini sendiri. Jadi buaya, kisah Ashabul Kahfi, panjang umur mereka, itu biasa-biasa je. Yang lebih ajaib daripada itu adalah kisah Allah ciptakan dunia ni sendiri. Itu lebih ajaib lagi. Itu lebih ajaib lagi. Macam mana tu? Okay.
Fa inna zinatal ardi, sesungguhnya perhiasan dunia, wa ajaibaha, dan segala ajaibah ni jamak mutahal jumu'. Wa ajaibaha, dan segala keajaiban dunia, a'zamu, lebih besar, lebih agung, wa abda'u, dan lebih boleh Allah Ta'ala buat bila-bila masa je, tanpa perlu ada asas, tanpa perlu ada asal. Min hadhil qisah, daripada kisah ini. Jadi ibu ayah, maksudnya macam ni. Segala urusan dekat dunia ni, kalau Allah Ta'ala nak buat, walaupun bercanggah daripada akal manusia, manusia kata mustahil, pada Allah Ta'ala mustahil tak ibu ayah? Langsung tak mustahil. Allah Ta'ala boleh buat bila-bila masa tanpa berhajat kepada apa-apa pertolongan makhluk. Tak. Allah langsung tak berhajat pada makhluk. Allah Ta'ala nak buat itu, dia boleh buat a'zam, lebih hebat, lebih agung daripada kisah Ashabul Kahfi. Wa abda'. Abda' ni tak payah ada asal sebelum ni pun, Allah Ta'ala boleh buat apa-apa benda yang ajaib, yang di luar akal kita, tanpa kurang, tanpa cacat cela. Itu dia. Jadi ibu ayah, bila kita faham macam tu, kita rasa macam mana? Bila kita faham macam tu, kita akan rasa, ya Allah, kisah Ashabul Kahfi ni nampak macam dah hebat dah, dah tinggi dah, hebat dah. Tidur 300 tahun. Rupa-rupanya tak ada apa-apa pun di sisi Allah. Maksudnya Allah Ta'ala boleh buat jauh lebih hebat daripada itu. Jauh lebih ajaib daripada itu. Jauh lebih menghairankan kita daripada itu. Masya Allah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, fa'inna, sesungguhnya man, siapa yang qadara ala, sesungguhnya siapa yang qadara ala, mampu di atas tazyinil ardi, menghiasi bumi, summa ja'alaha turaban, kemudian Allah Ta'ala jadikan seluruh bumi ini sebagai tanah, wa ala khalqis samawati wal ardi, dan juga menciptakan segala langit dan bumi, qadirun ala kulli syai', amat berkuasa di atas segala sesuatu. Ya, Ibu Razimah, ada tanya apa-apa Ibu Razimah? Tak ada ya? Okay. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, maksudnya ibu ayah, bumi ni, seluruh bumi ni, siapa yang menghiasi bumi, baik bumi, di atas bumi, permukaan bumi ataupun di langit sana, siapa yang hias, siapa yang buat, siapa yang cipta, Allah Ta'ala cipta. Allah Ta'ala dah cipta semua cantik, tiba-tiba Allah jadikan tanah. Allah dah jadikan sempurna bumi, kemudian Allah tukar kepada tanah nanti. Habis hancur semua. Dan Allah Ta'ala juga berkuasa atas langit dan bumi. Kalaulah cipta langit dan bumi boleh pada Allah, kalaulah nak menghiasi langit dan bumi boleh pada Allah, tentulah Allah Ta'ala qadirun ala kulli syai'. Allah Ta'ala maha berkudrat, maha berkuasa di atas segala sesuatu. Wa min qudratihi ay yahfaza ta'ifatan minan nas, dan sebahagian daripada kudrat Allah Ta'ala adalah dia memelihara satu kumpulan manusia duna ta'amin wa syarabin. Satu kumpulan manusia yang tanpa makan, tanpa minum, zamanan ma'luman, pada satu masa tempoh yang maklum, yang diketahui. Yang diketahui selama berapa lama ibu ayah? Selama 309 tahun. Masya Allah ibu ayah. 309 tahun. Ibu ayah kita, kalau satu orang tidur seminggu tak bangun-bangun, tak makan, tak minum, tak bangun-bangun ibu ayah, agak-agak masuk metro, masuk paper muka surat depan tak? Tidur seminggu je. Tak makan, tak minum, tak buang air semua. Masuk metro muka surat depan. Pasal apa? Viral terus. Pasal apa? Pasal pelik. Ya Allah, lagi pelik daripada itu, 300 tahun Ashabul Kahfi, lagi pelik. Lagi pelik daripada itu, rupanya Ashabul Kahfi pun nampak macam dah pelik sangat dah. Hairan sangat dah.
Takjub sangat dah. Rupa-rupanya Allah Ta'ala kata, jangan kamu sangka itu yang pelik. Lebih pelik daripada itu pun aku boleh buat. Jadi siapa yang hebat sekarang Ibu Ayah? Siapa maha hebat? Siapa maha berkuasa? Siapa yang mencipta? Siapa yang memelihara? Allah, Allah, Allah. Pasal itulah kita kena zikir. Allah, Allah. Zikir Allah tu ada makna. Ada je makna. Bukan tak ada makna. Ibu Ayah jangan kita duduk gaduh. Dengan zikir Allah, Allah, Allah saja. Tak ada. Zikir je Allah pun tak apa. Tak ada masalah lah Ibu Ayah. Faham? Allah Ta'ala itu adalah zat mencipta kita yang maha berkuasa. InsyaAllah ya. Okay. Jadi bila kita sebut Allah, Allah, Allah. Ataupun lagi manis. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan membayangkan kuasa Allah Ta'ala, kudrat Allah Ta'ala, terasa tak masuk kehebatan Allah tu. Dengan memahami kisah Ashabul Kahfi, dan kita nampak betapa berkudratnya Allah Ta'ala, lalu kita zikir la ilaha illallah, masuk tak tertancap tak iman dalam hati kita, akan teguh iman dalam hati kita. Pasal tu amat penting Ibu Ayah kita kena cakap kebesaran Allah lagi dan lagi. Kena sentiasa cakap kebesaran Allah. Guru cakap kebesaran Allah pada anak murid dia. Ayah cakap kebesaran Allah pada anak-anak keluarga dia, isteri dia. Kan? Cakap kebesaran Allah untuk kita usaha atas iman kita. Lagi dan lagi. Itu yang saya diajar masa belajar di Madrasah Sirip Taling dulu. Kami masa belajar di Madrasah Sirip Taling dulu, satu hari wajib jumpa 25 orang yang datang semayang, jumpa dan dakwahkan kebesaran Allah. Nanti bila petang akan diambil laporan, jumpa tak orang untuk dakwah macam tu. Kami diajar macam tu. Supaya biasakan diri dengan dakwah insya-Allah ya. Kita teruskan Ibu Ayah yang dirahmati Allah. Wa bi ibaratin ukhra mujazatan, dan dengan ibarat ukhra maksudnya dengan erti kata lain, la saya nak baca ni boy. La apa ni? Ni la apa ni agak-agak ni? La apa tu agak-agak ni? Ada la tu kan, la apa tu? La nahiyah. Pasal tu kita kena kenal. Ni la nahya, la tahsab. Jangan kamu sangka. Betul la nahya Kak Fatimah ya. Jangan kamu sangka anna qissata ashabil kahfi war raqim, bahawasanya kisah ashabul kahfi dan raqim, wahwa apa ni raqim ni apa? Wahwa ismu kalbihim. Ada kata ar-raqim ini nama anjing mereka. Au wadihim. Ataupun Raqim ni nama lembah tu nama Raqim. Lembah tu namanya Raqim. Au kitabu bunyanihim. Kitabu bunyanihim. Ataupun tulisan yang ada pada binaan mereka. Ada binaan batu dekat luar gua tu, ada binaan batu, ada nama-nama mereka. Itu pun dipanggil Raqim juga. Jadi Ibu Ayah, Raqim ni ada banyak pandangan tak? Ada banyak macam pandangan. Ada kata Raqim tu nama anjingnya. Ada kata nama anjingnya Qitmir. Ada kata nama anjingnya Raqim. Itu pandangan ulama lah ya. Ada kata Raqim ini adalah nama lembah. Ada kata Raqim ini adalah satu batu yang mana dituliskan nama-nama mereka pada binaan batu tersebut. Macam tugu lah. Macam tu. Jadi, jangan kamu sangka Ashabul Kahfi dan Raqim itu kanu ayatan ajaban min ayatina. Mereka adalah tanda-tanda yang ajaib daripada tanda-tanda kebesaran kami. Jangan kamu sangka macam tu. Itu hanya tak ada apa-apa pun. Pada Allah tak ada apa-apa pun. La tazunnu zalika. Jangan kamu sangka macam tu. Fa ayatuna kulluha ajibatun wa gharibatun. Maka Allah Ta'ala seolah-olah Allah Ta'ala nak bagi tahu tanda-tanda fa ayatuna, sesungguhnya ayat-ayat kebesaran kami, tanda-tanda kehebatan kami, kulluha, semuanya ajibah. Semuanya ajib dan gharib. Kita kata ajib wa gharib. Ajib, ajaib dan gharib dan pelik-pelik semua. Maksudnya pelik-pelik ni tak capai di akal kita ni. Jadi yang penting kita jangan fikirkan
macam mana Allah Ta'ala sekian-sekian. Kita fikirkan, oh hebat. Kita fikirkan, oh hebatnya Allah Ta'ala. Hebatnya Allah Ta'ala buat semua ni. Fikirkan itu tak apa. Pasal apa? Tak tercapai akal kita macam mana Allah buat semua tu. Macam mana Allah Ta'ala ciptakan tu ya. Caranya macam mana, apakah kaedahnya. Jangan kita duduk fikirlah. Memang tak tercapai akal kita. Kita adalah makhluk yang sangat kecil. Dikumpulkan semua ilmu makhluk ni, ilmu seluruh makhluk, berkumpul manusia, berkumpul jin, berkumpul malaikat, semua makhluk berkumpul. Kemudian nak bandingkan dengan ilmu Allah, maka seluruh ilmu makhluk ini umpama dimasukkan sebatang jarum ke dalam lautan yang luas, diambil kembali jarum, air yang melekat di jarum itulah seluruh ilmu makhluk Allah Ta'ala bandingkan dengan ilmu Allah Ta'ala. Jadi sangat-sangatlah kita ni jahil. Allah kata kita ni zaluman jahula. Dah lah zalim. Jahil pula tu. InsyaAllah Ibu Ayah ya. Okey. Mana tadi? Warraqim. Warraqim fi zahir min al-ayah kama rajaha Ibnu Jarir wa Ibnu Katsir al-kitab. Jadi raqim pada pandangan yang pada secara zahirnya daripada ayat tadi seperti mana yang ditarjihkan, yang dilebihkan pandangannya oleh Imam Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir, maknanya al-kitab. Maknanya raqim itu adalah kitab, ya, adalah kitab. Okey. Kemudian kita tengok pula dari segi bahasa. Raqim tadi ada juga dibahaskan dalam kitab yang sama. Dari segi bahasa, sekejap ya. Okey. Saya kongsikan juga apakah makna raqim daripada kitab yang sama. Raqim lauhun hajariyun, satu papan batu. Kutibat fihi asma'uhum, papan batu yang ditulis pada papan tersebut nama-nama mereka, wa ansabuhum, dan nasab-nasab mereka. Itu yang dikata raqim. Pandangan yang kuat dalam tafsir Al-Munir ini beritahu raqim adalah satu papan batu, macam kita kata batu bersurat lah, ditulis nama mereka dan nasab mereka. Itu dipanggil raqim, antara pandangan ulama. Boleh faham Ibu Ayah raqim tu maksud apa? Boleh faham insya-Allah ya. Jadi pandangan yang kuat, raqim adalah papan batu yang ditulis padanya nama-nama Ashabul Kahfi dan juga nasab keturunan mereka. Okey. Iz awal fityatu ilal kahfi. Okey. Kita ada belajar is. Masa Nahumir kemarin. Is ini isim apa ni Boya? Is ni? Isim apa ni? Ada belajar dalam Nahumir kemarin. Ingat tak? Is. Iza itu isim zorof, ya, zorof zaman, ya. Bagus Umi Naimah, zorof, ya, zorof zaman, is, iza, dan berbagai lagi lah. Terjemahnya akan terjemah ketika mana, tatkala. Is tatkala, awa al-fityatu ilal kahfi. Awa ini, apakah dia makna awa? Awa maksudnya pergi mencari tempat berlindung. Okey, pergi cari tempat berlindung. Siapa yang cari tempat berlindung? Ibu Ayah. Al-fityatu. Jadi awa ni bukan lari kosong. Awa ni lari mencari tempat berlindung. Bukan lari tak tentu arah. Ibu Ayah boleh faham tak makna awa ni? Awa ni biasa tak dengar. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Biasa dengar? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya syurgalah jadi tempat tinggal. Jadi kita biasa dengar ma'wa. Fa ma'wahumun nar. Maka tempat tinggal mereka adalah neraka. Ma'wa tu isim makan, tempat tinggal. Awa ni fi'il madinya. Awa ya'wi. Awa ya'wi maksudnya berlari cari tempat tinggal. Lalu mereka berlari ke gua untuk tinggal di gua. Awa al-fityatu. Al-fityatu jamak taksir.
Jamak taksir daripada fatan. Fatan ni pemuda. Fityah para pemuda. Okey. Ketika mana telah berlari mencari tempat berlindungan oleh satu kumpulan pemuda ilal kahfi ke al-kahfi ke gua. Kita ada belajar sebelum ni boy ya. Kalau kita pergi Gua Hira besar ke kecil? Gua juga. Tapi besar ke kecil Gua Hira? Siapa dah sampai Gua Hira Besar ke kecil? Gua Hira kecil je. Boleh masuk dalam 2-3 orang je. 2 orang boleh sembahyang berdiri, lagi seorang kena sembahyang duduk kat sebelah tu. Kecil je kan? Maka kita panggil, biasa kita nampak ditulis, ditulis Kahfu Hira ke Ghar Hira? Kahfu ke Ghar? Ghar. Bagus. Okey Wahab ya. Kak Fatimah bagus. Kalau ghar, gua tapi gua kecil. Tapi kalau gua tu dia lapang, boleh duduk dalam 10 orang, boleh duduk bawah gua tu, kan? Dia ada laman gua tu kan, dia lapang sikit dipanggil kahfi. Jadi kahfi maksudnya gua yang lebar sedikit ya. Masya-Allah, tabarakallah. Maksudnya uzkur ayyuhar rasul. Ingatlah wahai Rasul, hina laja'a ulaikal fityatu, hina laja'a berlari, mencari tempat berlindung. Ketika mana mencari tempat berlindung oleh ulaikal fityati, oleh para pemuda itu, allazina, yang mana mereka farau. Farru, mereka lari. Bidinihim min qaumihim, lari bawa agama mereka. Farru bi. Dia disandingkan dengan bi. Kita sebut dia muta'addi dengan huruf jarba ni. Mereka lari bersama agama mereka. Maksudnya mereka lari menyelamatkan iman. Okey, min qaumihim, daripada kaum mereka. Lari selamatkan diri daripada kaum mereka. Bawa apa ibu ayah? Bawa iman, bawa agama. Li'alla yaftanuhum anhu, supaya mereka tidak memfitnah, supaya mereka, yakni kaum mereka, tidak memfitnah mereka ashabul kahfi mengenai agama. Maksudnya mereka ni para pemuda bukannya kuat sangat pun, tapi iman mereka kuat. Mereka larikan diri supaya tak jadi fitnah pada kaum mereka yang nak bunuh mereka kerana tak nak beriman dengan Tuhan selain daripada Allah. Mana mereka lari? Ila ghar fi jabalin, ke sebuah gua. Terjemah ghar ni gua, tapi kita faham ghar ni kecil saja. Yang lebih tepat kahfi lah. Tapi tak apa, kitab kata ghar fi jabalin, pada satu bukit, liyakhtafu an qaumim, supaya mereka dapat berlindung daripada kaum mereka, abadatil asnam, abadah ni para penyembah berhala. Faqalu hina dakhalu, okey, maka mereka berkata tak kala mereka masuk dalam gua, sa'ilinallaha ta'ala ar-rahmata, dalam keadaan mereka meminta rahmat daripada Allah, wal lutfa bihim, dan mereka minta Allah Ta'ala berlemah lembut dengan mereka. Apa doa mereka? Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakan kepada kami, min ladunka, dari sisimu, rahmatan, akan rahmat. Maksudnya apa? Ai hablana min indika rahmatan, ya Allah, kurniakan kepada kami dari sisimu akan rahmat. Tarhamuna biha, rahmat yang kau, dengan rahmat tersebut engkau mengasihi kami. Watas turuna an qaumina, dan kau tutup kami, maksudnya engkau pelihara kami daripada kaum kami. Wahai lana min amrina rasyada. Wahai maksudnya dan permudahkan. Hayyi ni fi'il amr. Tak nampak sorry. Sorry. Nampak ya? Wahai dan permudahkan lana, bagi kami, min amrina, daripada urusan kami,
rasyada akan petunjuk. Maksudnya wahai mudahkanlah ya Allah kepada kami daripada urusan kami menyelamatkan iman ini, rasyada akan petunjuk. Ai ij'al aqibatana rasyada. Maksudnya wahai Allah, jadikan kesudahan hidup kami dalam keadaan mendapat petunjuk daripada-Mu ya Allah. Bi an tuwaffira al-maslahata lana. Dengan cara ya Allah engkau menyempurnakan maslahah kebaikan kepada kami. Wa taj'alana rasyidina ghaira dhalin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang dapat petunjuk, bukan orang sesat. Muhtadin ghaira hairin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang muhtadin, orang dapat petunjuk. Dapat pimpinan. Ghaira hairin, bukan orang-orang yang hairin daripada hairan. Maksudnya orang-orang yang kebingungan. Au ij'al amrana rasyadan kullahu. Ataupun maksudnya, ya Allah, jadikan urusan kami kesemuanya dapat petunjuk daripada-Mu ya Allah. Boleh setakat itu ibu ayah semua insya-Allah. Jadi boleh dapat gambaran ya bagaimana keadaan Ashabul Kahfi. Mereka adalah para pemuda yang betul-betul nak menyelamatkan iman. Dan kisah Ashabul Kahfi rupanya kita rasa dah cukup ajaib. Rupa-rupanya ia hanyalah Allah kata jangan kamu sangka itu yang perkara yang ajaib. Tak ada ajaibnya pun pada Allah. Tak ada apa-apa pun pada Allah. Lebih daripada itu Allah Ta'ala boleh buat. Cakap tidurkan selama 300 tahun sangat mudah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita baca, kita betul-betul hayati, insya-Allah ibu ayah akan meningkat iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta maaf ibu ayah atas segala kekurangan. Minta maaf ibu ayah ya. Mudah-mudahan ibu ayah semua dikurniakan kefahaman yang baik insya-Allah. Saya ada dah sambung kelas di pondok. Doakan Allah permudahkan urusan insya-Allah. Okey. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa